Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri dalam kuliah Zuhur kita di Masjid Khalid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati insya-Allah pengajian ini, dan Allah menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa kita, dan Allah mengabulkan segala hajat dan selamatkan kita daripada segala bala dan bencana di dunia dan akhir. Jadi daripada mana kita berhenti pada kali yang lepas, kita masih ingin berada di dalam bab al-mawaqit, yang berkenaan dengan waktu-waktu solat, dan kita ada lagi sedikit bahagian daripada bab ini sebelum kita masuk kepada bab adhan dan iqamah. Maka pada minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan waktu-waktu solat, dan selepas itu kita membicarakan ini tentang ijtihad. Ini maksudnya apabila seseorang itu dia tidak mengetahui adakah sudah masuk waktu solat ataupun belum masuk waktu solat, maka tidak dibolehkan baginya melakukan solat sehingga dia melakukan ijtihad, walaupun dia seorang yang buta, misalan, dan dia boleh menanyakan kepada orang yang mengetahui, maka dia boleh mengikuti ijtihad orang lain kalau sekiranya dia tidak mampu melakukan ijtihad. Tapi kalau sekiranya dia mampu melakukan ijtihad, maka diwajibkan ke atasnya melakukan ijtihad. Ini maksudnya dia melihat kepada situasinya dan cuba mengetahui sama ada sudah masuk waktu ataupun belum masuk waktu. Kalau sekiranya diberitahukan oleh seorang yang dipercayai, yang mana orang itu dipercayai dan dia mengatakan waktu solat ini sudah masuk, boleh kita percaya kepadanya. Kalau tidak, kita melakukan ijtihad. Kita lihat kepada bayangan matahari, misalan bagi solat zuhur, bagi solat asar, yang mana kita telah mempelajari, misalan bagi solat zuhur, apabila bayangan sesuatu bayangan itu lebih daripada benda tersebut, maka ini sudah masuk waktu zuhur. Apabila bayangan yang sama pada benda sesuatu benda dan terlebih sedikit, maka ini termasuk kepada waktu asar. Dan apabila terbenam matahari, maka masuk waktu maghrib. Apabila hilangnya mega merah, maka masuknya waktu isyak. Dan apabila timbul mega putih, maka masuknya waktu fajar. Jadi kalau sekiranya kita tidak mengetahui adakah sudah masuk waktu solat atau tidak masuk waktu solat, maka kita lihat kepada tanda-tanda ini, ataupun kita menggunakan jam ataupun apa saja alat yang dipercayai, seperti alat-alat yang kita ada pada hari ini ataupun aplikasi yang kita ada pada hari ini yang kita tahu tentang ketetapannya pada tiap-tiap kali kita menggunakannya. Maka ini adalah daripada perkara merupakan kepada ijtihad. Dan penulis juga memberikan misal bagi seorang buta melakukan ijtihad, balik kepada wirid, misalan kalau dia baca wirid selepas maghrib, dia baca beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim, selepas berapa ketiga masuk waktu isyak, maka dia boleh menggunakan takdirnya sendiri. Begitu juga menggunakan ayam yang berkokok, kalau sekiranya diketahui yang tiap-tiap kali dia berkokok tepat pada waktunya, maka ini juga boleh seorang itu menggunakannya untuk memastikan bahawasanya waktu solat itu sudah masuk. Jadi ini adalah sedikit lebih kurang apa kita membicarakan pada minggu yang lepas. Selepas itu kita membicarakan tentang apa yang penulis mengatakan berkenaan dengan bilakah kita mengetahui sama ada solat kita adaan ke qadaan. Kalau sekiranya seorang itu dia melakukan solat dan selepas beberapa ketika masuk azan bagi solat yang lain, maka di sini kalau sekiranya dia mendapatkan satu rakaat yang penuh, maka dalam waktu yang pertama, maka ini kita mengatakan dia telah mendapatkan solat sebagai adaan, walaupun sebahagian daripada solatnya terkeluar daripada waktu. Tetapi kalau sekiranya dia tidak mendapat rakaat yang penuh dalam waktu yang pertama, maka ini dikirakan sebagai qadaan dan tidak diwajibkan dia menukarkan niat walaupun pada awalnya dan niat adaan. Maka dalam keadaan seperti ini, niat adaan dia terus menjadi qada. Dan penulis mengatakan diwajibkan seseorang itu melakukan qada dengan segera kalau sekiranya dia meninggalkan solat tanpa keuzuran. Dan ini juga termasuk puasa. Sekiranya seseorang itu dia tidak melakukan puasa dengan sengaja tanpa keuzuran, maka diwajibkan dia melakukan qada dengan segera, dan dia berdosa kalau sekiranya dia melambatkan qada. Tapi kalau sekiranya dia meninggalkannya dengan keuzuran,
maka disunatkan baginya untuk dia mempercepatkan melakukan qada. Ini yang penulis ini mengatakan. Kalau kita lihat ini di sini, penulis ini mengatakan, wa mata fatatil maktubatu bi ghairi bi'udhrin nudibal fawru 'al fil qada. Disunatkan melakukan qada dengan cepat kalau sekiranya dia meninggalkan solat ini yang wajib dengan keuzuran, bi'udhrin. Wa in fatat bi ghairi udhrin, kalau sekiranya dia ditinggalkan tanpa keuzuran, wajibal fawr, diwajibkan dia melakukan qada dengan segera. Sama juga hukumnya seperti puasa, seperti mana yang kita mengatakan. Wasaumu kas-salah, puasa itu hukumnya sama seperti salat. Wa yahrumu tarakhihi li Ramadan nil qabil, dan diharamkan yang kita melambatkan qada ini, maksudnya sampai ini Ramadan yang akan datang. Ini yang daripada sini yang kita berhenti, dan pengajian kita pada hari ini insya-Allah taala akan dimulakan di sini. Penulis ini mengatakan wa yundabu tartibul fawaid wa taqdimuha 'ala al-hadirah. Sekarang ini penulis membicarakan ini tentang orang yang ada solat qada. Dia diwajibkan dia melakukan solat qada. Manakah dia kedepankan? Pertama sekali dia membicarakan tentang tertib ini, mana satu solat qada yang dia melakukan. Misalan seorang ini dia tidak melakukan solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya ini misalan. Pada keesokan harinya dia nak melakukan qada. Mana satu dia melakukan dahulu, maka dia memulakan dengan solat zuhur. Dia ikut ini tertib. Dia melakukan qada bagi solat zuhur, dan ini sunnah dia mengatakan. Dan diikuti dengan asar, diikuti dengan maghrib, diikuti dengan isya. Tapi kalau sekiranya dia nak melakukan maghrib dahulu, selepas itu isya, selepas itu asar, selepas itu zuhur, dibolehkan, ini sah ini melakukan qada. Sebab bila dia melakukan qada, dia sudah tidak berkait ini kepada masa. Tetapi disunatkan dia ikut tertib. Ini maksudnya dia melakukan solat yang pertama zuhur, diikuti dengan asar, diikuti dengan maghrib, diikuti dengan isya. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara ini yang kedua adalah kalau sekiranya dia melakukan qada, dan dalam masa yang sama dia belum lagi melakukan solat adaan. Yang ini maksudnya dah masuk waktu zuhur dan dia belum melakukan qada ini bagi solat subuh tadi misalan. Dia tidak melakukan solat subuh, misalan dengan keuzuran, dia tertidur daripada melakukan solat subuh. Dia tidak melakukan solat subuh, tapi sekarang sudah masuk waktu zuhur. Mana lebih afdal? Dia kedepankan solat zuhur ataupun kedepankan solat qada bagi subuh? Maka yang lebih afdal dia kedepankan solat qada bagi subuh. Sebab sekarang ini dia ada masa untuk dia melakukan solat zuhur. Masa baru masuk waktu zuhur. Dia ada lagi 3 jam untuk melakukan solat zuhur. Tetapi diwajibkan dia melakukan qada sebab ini adalah hutang ini baginya. Maka disunatkan baginya kedepankan solat qada, baru dia melakukan ini solat adaan. Maka ini penulis mengatakan wa yundabu tartibul fawaiti wa taqdimuha 'ala al-hadirah, atas ini solat yang adaan. Illa an yakhsha fawat al-hadirah, melainkan kalau sekiranya dia takut kalau dia melambatkan solat yang dia berada sekarang ini, yakni solat zuhur, dia belum lagi melakukan solat zuhur. Kalau dia takut kalau sekiranya dia melakukan solat qada, maka waktu solat zuhur akan terkeluar misalan. Dia sekarang waktu asar ini pukul 4 petang. Sekarang ini sudah 3.55. Jadi dia takut kalau sekiranya dia melakukan qada bagi solat subuh, maka ditakuti masuk solat asar. Maka dalam keadaan seperti ini, maka diwajibkan ke atasnya untuk dia kedepankan solat zuhur tadi, sebab dia belum lagi melakukan solat zuhur. Penulis ini mengatakan fayajibu taqdimuha, diwajibkan ke atasnya untuk dia kedepankan solat hadirah, yakni solat yang adaan yang dia belum lagi melakukan dalam waktu. Sebab ini sekarang kita mengatakan kalau sekiranya dia melakukan qada, dia juga akan meninggalkan zuhur, dan baik-baik ini satu solat qada sekarang menjadi 2 solat qada. Maka ini adalah perkara yang diharamkan ini ke atasnya. Maka diwajibkan ini dia melakukan, sebab ini adalah kewajipan ke atasnya untuk dia melakukan dengan segera. Selepas itu penulis ini mengatakan wa in syara'a fi fa'itatin zannan sa'atal waqti, kalau sekiranya dia mula melakukan salat qada ini misalnya, dia mula melakukan salat qada, dia menyangkakan pada mulanya banyak masa lagi dia ada untuk dia melakukan salat zuhur. Kita menggunakan misal yang sama, misalnya dia nak melakukan salat qada bagi salat subuh. Dia tidak melakukan salat subuh hari ini misalnya. Sekarang ini waktu zuhur dan dia menyangkakan banyak lagi waktu, jadi dia melakukan qada dahulu. Tapi bila dia masuk ke dalam salat subuh qadaan,
Dan dalam solat ini dia dapat tahu yang apa kita mengatakan, kalau dia tidak berhenti solat, maka solat zuhur, waktu ini solat zuhur yang ini akan keluar. Maka penulis ini mengatakan wajib qat'uha, yang ini diwajibkan, yang ini dia keluar daripada solat ini qada' tadi, dan dia terus ini melakukan solat pada waktunya, sebab ini takut solat itu akan keluar daripada waktunya. Maka di sini diwajibkan dia memotong solatnya. Ini maksudnya mengeluarkan dirinya daripada solat qada'an. Dia terus ini keluar dan dia melakukan solat qada' itu pada waktu yang lain, untuk dia kedepankan yakni solat adaan, yakni solat zuhur tadi, sebab masanya sudah sempit. Wajib qat'uha wa fa'ala al-hadirah, yakni wajib yakni dia memotong solat ni. Maksud memotong solat maksudnya keluar daripada solat dan dia melakukan solat adaan, yakni solat zuhur tadi. Wa man alaihi fa'itatun, barang siapa yang ada qada' fa wajada jama'atal hadirah, dan dia melihat ada salat jamaah yang akan dilaksanakan qa'imah, nudima taqdimul fa'itah munfaridan, maka disunatkan dikedepankan salat qada' munfaridan, yakni melakukan salat sendirian. Dan dia setelah ini melakukan salat qada' baru disunatkan baginya untuk melakukan salat jamaah ini bersama jamaah yang sedang yakni didirikan. Summal hadirah, ini dia mengatakan selepas itu baru dia melakukan salat adaan. Saya harap ini faham ini insyaAllah. Sekali lagi saya mengatakan, sekarang misalan kita satu orang misalan masuk masjid dan dah azan misalan, lepas itu qamat, betul ke tidak? Qamat, yakni jemaah baru nak dilaksanakan. Dia belum lagi melakukan qada', dia belum yakni melakukan qada' bagi solat subuh. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan kalau sekiranya dia meninggalkan solat subuh dengan keuzuran, maka mana lebih afdal, dia melakukan qada' solat subuh ataupun dia melakukan solat jamaah dahulu? Maka di sini penulis ini mengatakan disunatkan baginya untuk dia kedepankan qada' bagi solat subuh, walaupun jemaah ini akan didirikan. Selepas ini dia habis melakukan qada', baru ini dia masuk ini ke dalam jamaah, ataupun ini dia melakukan solat seperti biasa. Tapi dalam melakukan ini solat qada', dia melakukan solat ini sendirian. Dia melakukan solat ini sendirian. Selepas itu ini dia masuk ini ke dalam ini jamaah. Jadi disunatkan dikedepankan solat qada' atas ini solat ini adaan. Selepas itu penulis ini mengatakan wa man nasiya salatan fa aktsar minal khams, barang siapa yang lupa sesuatu yakni solat, lupa yakni nak melakukan solat daripada solat 5 waktu, walam ya'rif ainaha, dan dia tidak mengetahui mana solat yang dia lupa, sama ada solat subuh ke, solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke, solat isyak. Dia tidak mengetahui, tapi dia yakin dia telah meninggalkan salah satu daripada solat ini. Dia tak tahu mana satu. Ini misal yang penulis bawa di sini. Dia tidak mengetahui manakah solat yang dilupai. Lazimahul khams, diwajibkan dia melakukan solat 5 waktu tadi. Yakni dia melakukan qada' bagi solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Kenapa diwajibkan dia melakukan 5? Sebab ada kemungkinan solat subuh, ada kemungkinan solat zuhur, ada kemungkinan solat asar, ada kemungkinan solat maghrib, solat isyak. Sebab dia tidak mengetahui mana satu, maka diwajibkan dia melakukan kelima-lima. Diwajibkan yang dia melakukan kelima-lima. Fayanwi bikulli wahidan al-fa'itah, maka tiap-tiap daripada solat itu dia niat qada'an. Solat subuh ini qada'an, solat zuhur ini qada'an, solat asar qada'an, solat maghrib ini qada'an, solat isyak ini qada'an. Kenapa dia melakukan ini sedemikian? Kenapa dia melakukan sedemikian? Supaya dia akan sampai kepada keyakinan yang dia telah melakukan solat yang solat yang ditinggalkan. Dia telah melakukan solat yang ditinggalkan. Disebabkan dia tidak mengetahui manakah solat yang dia telah meninggalkan. Jadi saya harap ini kita boleh faham ini insya-Allah. Sekali lagi ini saya ulang. Keadaannya sekarang ini adalah berkenaan dengan satu orang itu dia meninggalkan solat dan dia tidak mengetahui mana satu solat. Dia lupa dia lupa mana satu solat yang dia telah meninggalkan. Maka di sini penulis mengatakan diwajibkan dia qada' 5 solat supaya dia sampai kepada keyakinan yang dia telah melakukan qada' ini bagi solat tadi yang dia tidak ingat. Maka dengan itu kita telah masuk kita telah habis ini bab al-mawaqit, yakni waktu-waktu solat. Sekarang ini kita akan masuk ini kepada babul adzani wal iqamah. Bab ini berkenaan dengan adzan dan iqamah.
Jadi insya-Allah ini kita mengambil sedikit masa untuk kita membicarakan tentang perkara ini. Pertama sekali penulis ini mengatakan wa huma sunnatani fil maktubat. Yani pertama sekali adalah hukum. Apakah hukum melakukan azan dan iqamah bagi salat ini yang wajib? Maka hukumnya adalah sunnah. Disunatkan kita melakukan azan, disunatkan ini kita melakukan iqamah hatta limunfarid, walaupun satu orang itu dia melakukan solat sendirian. Dan ini banyak soalan jemaah menanyakan, misalnya ada orang solat kat rumah, macam sekarang ini banyak kita melakukan solat di rumah, dan kita seorang diri misalnya melakukan solat, adakah disunatkan kita azan dan qamat? Disunatkan kita melakukan azan dan qamat walaupun ini kita melakukan solat sendirian. Jadi kita melakukan azan, kita jawab azan, kita melakukan iqamah, kita jawab ini iqamah, dan kita melakukan salat ini begitu. Maka disunatkan, penulis ini mengatakan limunfaridin wa jama'atin tsaniyah. Jamaah yang kedua disunatkan juga mereka melakukan azan dan iqamah. Yakni misalan jamaah yang pertama sudah melakukan salat mereka, selepas itu datang yakni jamaah ini yang kedua yang nak melakukan salat jamaah, maka disunatkan mereka melakukan azan dan disunatkan mereka melakukan iqamah. Tetapi yakni azan itu untuk mereka saja yang dengar. Kalau sekiranya kita ada 10 orang yang melakukan salat jamaah, maka azan itu sekuatnya sekadar 10 orang boleh dengar. Yakni bukan maksudnya dia azan yang sekuat-kuatnya. Kalau sekiranya dia azan yang kedua, berbeza kalau kita mengatakan misalnya di masjid azan yang pertama ini adalah azan yang dikuatkan, yakni yang kita menggunakan mikrofon dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya azan ini yang kedua ataupun yang ketiga, maka kita melakukan azan setakat jamaah kita dapat mendengar azan tersebut. Yakni tak perlu untuk kita nak menguatkan suara. Kalau kita di luar, ia boleh menimbulkan misalan kekeliruan. Jadi sebagai orang mengatakan, baru masuk solat tadi, ini baru azan dan sebagainya. Selepas itu ini penulis ini mengatakan bihaisu yadharu syiar, yakni disunatkan kita melakukan azan dan iqamah. Bagaimana ini kita melakukan ini azan ini dan iqamah? Yakni maksudnya di sini adalah disunatkan kita menzahirkan syiar. Disunatkan kita menzahirkan syiar. Ini maksudnya adalah kita melakukan azan dan iqamah dalam keadaan orang awam dapat mendengarnya, yakni di tempat yang umum yang dilaksanakan, supaya yakni orang yang di sekitaran yang dapat mendengarnya. Yakni biasanya masjid-masjid kita misalan yakni melaungkan azan. Kalau kita di negara selain yang di Singapura, di negara Malaysia misalnya, di Indonesia, maka azan itu digunakan yang speaker dan dilaungkan. Maka ini disunatkan yakni kita menguatkan azan sehingga ini sekitaran ini orang Islam ini semua yang dapat dengar, untuk kita menghidupkan syiar Islam. Maka melaungkan azan sehingga yakni masyarakat yang dapat mendengarnya adalah daripada syiar yakni Islam, dan disunatkan kita melakukan sedemikian sebab mendengar azan adalah ibadah. Ini perkara yang kita kena faham. Mendengar azan itu adalah ibadah. Disunatkan kita menjawab azan. Bagaimana kita nak menjawab azan kalau kita tidak dengar azan? Maka itu sebab ini disunatkan ini kita melaungkan azan sehingga orang dapat mendengarnya. Ini kita membicarakan selain daripada negara Singapura. Negara Singapura ini ada undang-undangnya tersendiri. Kita hanya mendengar azan dalam ini masjid-masjid kita. Cuma kalau kita lihat di negara-negara Islam ini misalnya, kita membicarakan negara Islam. Kalau negara Islam yakni masya-Allah disunatkan yakni kita menzahirkan yakni syiar, menzahirkan syiar. Walaupun yakni di sebuah tempat ini orang mengatakan misalnya yakni banyak masjid, adakah yakni semua masjid ini azan? Ya, semua masjid ini azan. Yakni tidak ada masalah, yakni kita menzahirkan syiar, dan dia memberikan kesan kepada iman. Dia memberikan kesan kepada hati-hati orang Islam. Kita mendengar azan ini dia adalah dakwah yang sempurna. Seperti mana bila doa, kita baca doa Nabi SAW selepas ini kita habis daripada azan, apa kita mengatakan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Yakni wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan yakni yang memiliki dakwah yang sempurna. Azan ini adalah dakwah yang sempurna. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita membaca kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lepas itu kita ajak kepada salat, hayya 'alas salat. Ini adalah dakwah. Kita mengajak orang yang melakukan salat. Hayya 'alal falah. Kita mengingatkan orang. Salat ini membawa kepada kejayaan. Bukan harta membawa kepada kejayaan. Bukan
nasab ini membawa kepada kejayaan, bukan rumah ataupun keduniaan membawa kepada kejayaan. Salat membawa kepada kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang yang beriman telah berjaya, mereka yang dapat khusyuk di dalam salat. Maka salat membawa kepada falah, kepada yakni kejayaan. Allah meletakkan kejayaan manusia dalam salat, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menguatkan iman kita, dia akan memberikan ingatan. Ini adalah dakwah bagi yang semua yang orang dalam yakni masyarakat. Maka disunatkan kita menzahirkan azan, kita menzahirkan iqamah, menzahirkan yakni syiar Islam. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat, dalam yakni masyarakat yakni muslim. Wal adanu afdalu minal imamah, dan penulis ini mengatakan adhan lebih afdal yakni daripada imamah, yakni lebih afdal daripada menjadi imam. Orang yang melakukan adhan pahalanya lebih besar daripada orang menjadi imam. Sebab orang yang melakukan azan, dia melakukan dakwah. Dia menjadi sebab yakni orang melakukan salat. Manakala yakni imam, dia setakat yakni melakukan salat, jamaah ini di belakang ini mengikutinya. Maka imam tanggungjawabnya lebih besar yakni daripada imam, tanggungjawabnya lebih besar. Maka bagi seorang muadzin, dia mendapatkan pahala yang besar dan banyak kelebihan yang bagi muadzin. Banyak hadis Nabi SAW. Daripada hadis yang masyhur, Nabi mengatakan pada hari kiamat yakni muadzin ini akan diberikan satu maqam yang tinggi, yakni disebabkan yakni mereka melakukan azan. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya mereka melakukan ihtisaban, yakni tidak mengambil upah, yakni secara sukarela. Kita ada hadis yang khusus yang berkenaan dengan orang yang tersebut. InsyaAllah ta'ala. Selepas itu ini ada pendapat yang lemah mengatakan waqila. Ini kita dalam kitab fikir, kalau kita ada berhadapan dengan qila, maksudnya pendapat yang lemah, qaul dhaif. Waqila aksuhu, yani ada qaul yang dhaif, yang lemah, mengatakan menjadi imam lebih afdal daripada ini melakukan azan. Ini insya-Allah ini kita akan tangguhkan esok hari untuk kita membicarakan tentang sikit sebanyak berkenaan dengan ayat Al-Quran Al-Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sebahagian sahabat Nabi SAW mengatakan ini adalah diturunkan bagi muadzinin, bagi orang yang melakukan azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dalam amal, menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.